Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada sahabat, rakan-rakan, guru-guru, para pensyarah, rakan industri yang disayangi serta pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Jadi Alhamdulillah pada kali ini saya cuba share satu modul berkaitan dengan refrigerantan dan juga horsepower, iaitu dalam bidang teknologi penyejukan dan penyamanan udara. Jadi saya dapati kita terdapat confuse di kalangan kita untuk menggunakan istilah refrigerantan dan juga horsepower, di mana kita nak guna, apakah unit yang digunakan, bersesuaian ataupun tidak, dan saya cuba buktikan kaitan antara refrigerantan dan juga horsepower di dalam modul ini. Jadi insya-Allah modul ini adalah modul fast track, cepat, mudah dan efisien. Di dalam bidang teknologi penyejukan dan penyamanan udara ni, kita ada dua jenis sistem yang biasa kita guna ataupun di-apply di pihak industri. Biasanya kita kenali sebagai sistem komersial dan sistem domestik. Jadi kalau sistem komersial ni biasanya melibatkan sistem-sistem yang besar. Contohnya chiller, water cool chiller, air cool chiller. Manakala di dalam bidang di dalam residential ataupun di kawasan domestik, kita menggunakan sistem yang kecil. Jadi melibatkan seperti split unit, iaitu wall lekat dinding wall mounted, kita ada ceiling cassette, kita ada ceiling exposed, kita ada floor standing dan sebagainya. Jadi di dalam sistem besar ni kita ada penggunaan unit, iaitu kita panggil dia, kalau chiller ni, water cool chiller, kita biasanya akan panggil dia dengan refrigerantan. Berapakah kapasiti chiller ni? Contohnya 200 tan, 200 kilowatt, macam tu. Jadi dia ada dua unit yang biasa digunakan. Biasanya yang sinonim adalah refrigerantan dan kilowatt. Manakala bahagian sistem kecil di bahagian domestik ataupun bahagian residential ni, kita kenali sebagai, banyaklah orang panggil dengan nama, saya nak pasang aircon dengan nama 1 horsepower, 2 horsepower. Jadi penggunaan unit horsepower tu. Dan jarang kita jumpa orang nak beli kat kedai, boleh tak saya nak beli aircon 1 BTU power ataupun 50 kilowatt. Jadi jaranglah. Biasanya kalau kita pergi kedai, kita akan tanya, saya nak 5 horsepower, saya nak 2 horsepower. Jadi nampak perbezaan di antara sistem besar dan sistem kecil. Jadi inilah dua unit yang biasa digunakan di khususnya bagi industri di Malaysia, ya. Seterusnya ialah berkenaan dengan di mana datangnya istilah refrigerantan ni ataupun tan penyejukan, ya. Baik. Kita tengok dalam slide ni, kita ada nampak satu bongkah ais batu pada suhu 0 darjah Celsius ataupun 32 darjah Fahrenheit. Jadi satu bongkah ais batu ni dengan berat dia 1 tan, bongkah ni adalah bersamaan dengan 1 tan penyejukan. Kalau kita nak sejukkan satu ruangan tu, kita memerlukan 1 tan bongkah ais batu untuk menghasilkan 1 tan penyejukan. Kalau 1 tan ni, dia punya conversion dia ataupun dia punya pertukaran unit dia, 1 tan bersamaan dengan 907.18 kilo atau bersamaan dengan 2000 pound. Apabila kita bercakap mengenai aircon ataupun penyamak udara, kita terbayangkan horsepower, 1 horsepower, 2 horsepower, 5 horsepower. Manakala kalau sistem yang besar, kita boleh tengok 200 tan, 500 tan, 1000 tan. Tapi persoalan dia kat sini, macam mana istilah horsepower dan tan tu datang. Jadi kalau kita tengok tadi, daripada istilah penyejukan tadi, satu ais batu pada 0 degree C tadi, apabila dia mencair, boleh menghasilkan 1 tan penyejukan. Jadi,
bagi konsep pengamanan udara ataupun aircon ni, kita memerlukan sejumlah haba untuk mencairkan ais batu kepada air dalam tempoh sehari. Jadi ini melibatkan haba pendam ataupun kita panggil dia latent heat. Jadi kalau kita ada satu, kita panggil dia satu nilai ataupun satu unit, iaitu satu refrigerantan bersamaan dengan 12,000 BTU per hour bersamaan dengan 3.517 kilowatt. Jadi saya cuba kaitkan macam mana boleh datangnya satu RT itu bersamaan dengan 12,000 BTU per hour bersamaan dengan 3.517 kilowatt. Saya akan tunjukkan dalam persamaan selepas ini. Manakala horsepower adalah lahirnya daripada persamaan yang kita buat conversion pertukaran unit. Ya, pertukaran unit. Baik. Okey. Seperti yang saya bagi tahu tadi, kita akan cuba buktikan tentang bagaimana satu tan refrigerant itu bersamaan dengan 12,000 BTU per hour dan juga bersamaan dengan 3.517 kilowatt. Jadi sebelum kita mula, jangan lupa kalkulator. Okey, kalkulator. Baik. Okey. Kita ada satu persamaan untuk haba pendam. Apa dia haba pendam? Haba pendam ialah tenaga yang diserap atau dibebaskan pada suhu yang mala ataupun suhu yang konstan, ya. Jadi kita ada satu persamaan iaitu Q, kita panggil dia Q. Biasanya orang letak L pun ada, tapi saya kata Q sama dengan mass kali dengan latent heat of water. Okey. Jadi kalau latent heat of water, tadi kita tahu kita punya bongkar ais tadi 1 tan bersamaan dengan 1 tan bersamaan dengan 907.18 kilo. 907.18 kilo. 907.18 kilo. Kalau unit pound 2000 pound tadi. 1 tan tadi, ya. Okey. Boleh kat sini jelaskan? Okey, baik. Jadi kalau kita nak buktikan macam mana 1 tan bersamaan dengan 12,000 BTU per hour, jadi kita masukkan berat dia 2,000 pound kali dengan specific latent heat of water ataupun haba tentu untuk air ni adalah bersamaan dengan 144 BTU per pound. Jadi kita cancelkan pound ni. So kita akan dapat berapa? Kali 2,000. Okey, gunakan kalkulator. Okey, 2,000 kali dengan 2,000 kita kalikan dengan 144, kita akan dapat 288,000 BTU. Itu adalah tenaga yang diperlukan untuk mencairkan ais batu tadi menjadi air. Okey. Jadi kalau kata kita dalam ni untuk mencairkan air, ya. Kalau kita kata dalam tempoh seharian, jadi kita kena bahagikan dengan 24 jam. So dapat bahagian 24 jam. Jadi 28 bahagi dengan 24. Ambil kalkulator masing-masing. Bagi 24 dapat apa? Dapat 12,000 BTU per hour. Nampak? Ni hour. Okey. Ini dalam unit imperial.
Kalau dalam unit metrik macam mana? SI. Okey, SI sama juga. Yang ni kita panggil unit imperial. Ini kita unit imperial, kita panggil IM. Saya panggil istilah IM. Satu lagi saya istilahkan dia SI. Okey. Okey, QL sama juga. M kali dengan latent heat of water dalam bentuk SI. Jadi kita punya M adalah 907.18 kilo kali dengan latent heat of water ni. Berapakah dia? Adalah sebanyak 334 kilojoule per kilo. Jadi berapa jawapan dia? kg ni kita cancel. So kita akan dapat 907.18 kali dengan 334. Kita akan dapat 302.998. 302.998 kilojoule yang diperlukan untuk kita mencairkan ais batu tadi kepada air untuk mendapatkan penyejukan. Jadi ini dalam bentuk tenaga, belum lagi dalam bentuk kadar kita panggil dalam kadar jam. Jadi dalam kadar jam adalah kita kena bahagikan dengan 24 jam. Jadi kita dapat apa? 24 jam bahagikan dengan 24, kita akan dapat 12,624 silap. Okey, baik. Silap 624.9. Okey, kilo joule per day. Per day. Kalau per hour, kita kena bahagikan lagi dengan berapa? Okey, 1 jam. 1 hari 24. 1 jam adalah bersama dengan 3,600. Bahagi dengan 3,600 second. Jadi bahagikan dengan 3600, kita akan dapat 3.506. Okey, 3.506. Okey, kita akan dapat nilai dia kat sini sama dengan 3.50651 lah. 3.51. Okey. Kilowatt. Okey, ini unit kilowatt. Ini unit BTU. Okey, jadi faham ya? Ini membuktikan 1 tan tadi, 1 refrigerant tan tadi bersama dengan 12,000 BTU per hour bersama dengan 3.51 kilowatt. Okey, boleh? Boleh? Okey, baik. Seterusnya saya nak kaitkan yang tadi pada kalau kita guna split unit dengan horsepower. Ya, split unit menggunakan kapasiti horsepower ya, horsepower berbanding tan ataupun berbanding kilowatt. Jadi apa dia horsepower ni? Horsepower ni adalah satu unit yang digunakan untuk mengukur kuasa sesuatu enjin lah. Contohnya kereta sport. Ya. Jadi kalau dalam aircon ni 1 horsepower, okey, 1 horsepower bersamaan dengan 2.637 kilowatt. Ya, 1 horsepower 2.637 kilowatt. Jadi manakala 1 RT refrigerantan bersama dengan 3.51 tadi kan? 51 kilowatt. Okey, baik. Jadi macam mana kita nak hubungkan antara horsepower dengan tan? Jadi kita bahagikanlah. Jadi kita kena bahagikan, iaitu
Kita kena bahagikan. Ambil kalkulator masing-masing. Ambil kalkulator. Dah belum? Ada kalkulator? Jadi kita kena bahagikan. Jadi kita anggap sama juga dengan okey 2.637 ni kita bahagikan dengan 3.51. Ini kilowatt lah. Okey, kilowatt mati. Ini kita kalikan dengan 1 RT lah. Jadi kita akan dapat nilai berapa? 0.75 RT. Okey. Itu untuk 1 horsepower kan? Okey, 1 horsepower 1 horsepower. Jadi 0.75 RT ni berapa dia punya BTU per hour? Kita kalikan dengan 12,000 BTU per hour. Jadi kita akan dapat kalikan dengan 12,000. Okey, dapat 9,000 BTU per hour. Jadi kita dapati 1 horsepower bersamaan dengan 9,000 BTU per hour. Ada juga yang orang bagi 1 horsepower, ada yang jumpa kalau dalam template kita akan jumpa sampai 10,000. Jadi macam mana dekat sini? Dekat sini mungkin dia naikkan dia punya kapasiti lah. Dia akan naikkan kapasiti dia, iaitu sampai ke 10,000 BTU. Tetapi kalau dalam equation ni kita dapati 1 horsepower bersama dengan 9,000 BTU. Okey, boleh. Jadi ada yang orang gunakan 1 kuasa kuda, 2 kuasa kuda. Ada juga yang orang guna sampai 3 kuasa horsepower kan, 5 horsepower ya. Ini adalah contoh untuk kita mendapatkan perkaitan di antara tan refrigerant tadi, BTU per hour, kilowatt dan juga horsepower. Macam mana sahabat-sahabat, rakan-rakan? Kita telah pun menyelesaikan persamaan tadi, iaitu kita telah dapat membuktikan 1 tan refrigerant bersamaan dengan 12,000 BTU per hour bersamaan dengan 3.51 kilowatt. Dan kita juga dapat membuktikan 1 horsepower bersamaan dengan 0.75 tan refrigerant bersamaan dengan 9,000 BTU per hour. Baik, di sini saya turut lampirkan rujukan untuk kita. Kita telah pun tiba di akhir rancangan. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi mendengar sehingga habis modul ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada sokongan anda semua. Kalau ada sebarang pertanyaan boleh email kat saya yang tertera di situ. Mohonlah share kepada rakan-rakan dan like dan subscribe. Kepada yang baru boleh type ts.econ dekat YouTube. Ada saya punya video-video yang lama yang baru untuk ditatapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.